Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pesyarah penilai yang saya hormati. Nama diberi Nurul Asma binti Abdullah dengan nombor matrik 18 DHF 17F1036 ingin membentangkan laporan akhir latihan industri sesi Disember 2019. Saya memilih menjalani latihan industri di My Angkasa Academy dan Resort Langkawi atau dengan senang yang kami panggil MAR, dimiliki oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dan terletak di Jalan Candik Kura, Mungkin Kedawang, Langkawi. Terletak lebih kurang 20 minit pemanduan dari JT Kuah dan 10 minit daripada lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Kiranya duduk tengah-tengah, nak ke Cenang pun tak jauh, dalam 10 minit tu je. MAR ni mula beroperasi mulai November 2011 dengan jumlah keseluruhan bilik sebanyak 58 unit. So dia punya kaki tangan tak ramai, sebanyak 27 orang je bahagian pengurusan dan bahagian operasi. Budak praktikal pun 2 orang je, iaitu saya sendiri dan classmate iaitu Nurjana Zulkifli. So, carta organisasi di My Angkasa Academy dan Resort Langkawi bermula dengan pengurus besar bahagian kepimpinan modal insan dan keusahawanan angkasa iaitu Haji Anwar Budin, dan selepas tu ketua pusat latihan, bawahnya ketua pusat latihan iaitu kami punya bos di My Angkasa Academy Resort, Encik Hanizar bin Murtada, dan bawahnya terbagi kepada 3 iaitu pentadbiran dan akaun, bahagian operasi dan bahagian pemasaran. Untuk operasi, pegawai operasi iaitu Encik Rozi bin Hassan. Dah operasi ni kan. Bawahnya terbagi kepada 4 pula iaitu maintenance, food and beverage, F&B, kitchen dan housekeeping. Kami join 2 department je iaitu F&B dan kitchen. Bawah F&B, penyelia F&B iaitu Encik Khairul Akmal Ahmad, dan pramusaji Cik Hasliza Mak Isa dan Encik Muhammad Azrul Fizani. Untuk bahagian kitchen pula, demi chef iaitu Puan Rosida, dan tukang masak iaitu ada 2 iaitu Encik Zaidi Romli dan Encik Faizal Hamdi. Manakala bahagian pentadbiran dan akaun iaitu kami punya HR, pegawai kerja pentadbiran Puan Nur Syaziani binti Muhammad Saleh. Manakala pegawai kerja akaun iaitu Encik Faswadi Ahmad Razid. Punya pembantu HR iaitu kerani pentadbiran, kami panggil Puan Siti, yang nama benar beliau Siti Nur Fata'ah binti Muhammad Sukri. Dan untuk pemasaran, ada pegawai pemasaran iaitu Puan Sazlina Zainal Abidin, dan pegawai pemasaran yang lain Puan Arba'ayah Yahya, Puan AB lah kami panggil. Penolong pegawai pemasaran iaitu Cik Nur Syafiza Abdullah, dan seterusnya bahagian front office. Kami join front office juga iaitu penyelianya Puan Rozaliza binti Muhammad Raus beserta penyambut tetamu Puan Siti Hanisah binti Jamali. Kami dan naik audit atau pengawal keselamatan yang bernama Encik Ahmad Fairuz bin Cik Ali. Senarai tugas sepanjang saya menjalani latihan industri ni banyak je, alhamdulillah.
kaki tangan dekat MAR tu banyak membantu, sangat-sangat membantu. Banyak lah, tapi yang saya senaraikan sikit je. Contohnya iron linen. Kalau iron linen ni selalu kalau macam bila linen kan, linen dihantar ke Dobi. So bila linen sampai, kita dapat ada yang kadang okey, kadang tak berkedut, tapi kadang tu berkedut. So kita kena iron supaya nak bila letak, bila kita bentangkan kita bentangkan dekat meja, dia tak berkedut lah, nampak terurus, nampak kemas lah. Lepas tu serve urus setia. Serve urus setia ni bila ada group guest yang ramai, so dalam satu event dia ada urus setia, so kita kena serve urus setia walaupun buffet. Kan selalu buffet layan diri, tapi kalau yang ada urus setia ni kita kena serve urus setia. Dan basuh cawan dan gelas. Kalau selalu orang akan terfikir basuh cawan dan gelas ni mesti kerja steward dah. Kalau dekat situ, dekat MAR ni, tugasan pramusaji pun basuh cawan dan gelas. Kan kalau nak harapkan bahagian steward basuh cawan gelas apa semua, lambat lah kan. So tugasan pramusaji kena basuh juga cawan dan gelas, nak elakkan daripada kekurangan cawan dan gelas. Selain itu, jawab panggilan telefon. Tak kira lah duduk mana department sekalipun, sama ada front office, kitchen ataupun F&B, kena alert dengan panggilan telefon. Kat department lain pun kena alert dengan panggilan telefon. Kalau dekat front office selalulah kan, sebab guest nak buat panggilan telefon, tanya sekian-sekian pasal hotel, berkenaan detail pasal hotel, harga sekian-sekian macam mana. Dan kalau jawab panggilan telefon kat F&B, mungkin daripada guest nak pesan order makanan untuk hantar ke bilik. Kalau macam dekat kitchen pula, selalu bahagian office lah yang akan call, bahagian pemasaran yang akan call, sebab untuk pertukaran menu last minute. Yalah, kadang the guest ni cerewet. Lepas tu bantu chef, sepanjang saya duduk kitchen, saya bantu chef potong-potong sayur, kira yang simple lah, apa dia, tak ada payah sangat. Potong-potong, bersih ikan, potong buah, banyak lah, kira macam yang bukan apa dah, macam kacau kerja chef, just bantu sikit-sikit. Dan kat kitchen juga saya dapat kerja mencari status halal. Ni melibatkan penggunaan laptop. So kan produk yang ada dekat kitchen tu, yang kita sepanjang guna dekat kitchen tu, kita kena tengok alamat pengeluar tu, dan kena search dekat. Projek utama di MAR tu selalu BBQ lah, sebab BBQ ni boleh di request oleh guest, sama ada nak buat di dalam restoran sendiri ataupun di luar restoran, iaitu berhampiran kolam renang. Sebab apa kat berhampiran kolam renang tu? Sebab view dia yang cantik, dia macam tarikan jugalah untuk hotel tu, untuk guest mai ke hotel tu. Dia punya kolam renang tu cantik. Ayat Jarane. So dia punya pramusaji kan 2 orang je. Kadang kan shift depa tak sama. Dan kadang salah seorang cuti, terkena pada hari salah seorang cuti, so kena ada backup. Yang staff tu akan datang pula pada petangnya untuk set up restoran. Dan set up restoran,
cabaran dan masalah yang dihadapi sepanjang saya menjalani latihan industri di MAL. Biasalah kalau kat mana-mana tempat kerja sekalipun, tempat latihan industri mesti ada kekurangan dan kelebihannya kan. Tak banyak sangat pun masalah yang saya hadapi, tapi sedikit cabaran tu bila nak kena berkomunikasi dan melayani pelbagai kerenah tetamu daripada luar negara maupun tetamu tempatan. Kan biasalah kat Langkawi dia punya tarikan pelancong ramai, sama ada daripada luar negara ataupun tempatan sendiri, sangat-sangat ramai. So dia akan adalah kena speak English. Saya dah low English kan, kena usaha lah apa dah boleh cakap sikit-sikit English kan, apa dah nak kena speaking English. Dan nak layan pelbagai kerenah ragam ni. Biasalah manusia kan macam-macam kerenah. Daripada situ kita kena bersabar lah, dan nak atasinya kita kena rujuk dan dapatkan nasihat dan dorongan daripada staff-staff yang berpengalaman. Depa kan lagi lama bekerja, depa tahu lah macam mana nak hadap suatu situasi tu kan. Kita kena dapatkan dorongan daripada mereka, minta nasihat, tips apa. Selalu kita kena sabar lah pada kerenah daripada guest ni. Selalunya guest daripada luar negara ni tak banyak sangat ragam. Yang banyak ragam ni guest daripada tempatan sendiri ikut. Dan kena pandai urus masa dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Sebab apa? Sebab kan kadang kita sibuk dengan kita punya tugas, nak kena serve apa sekian, sampai kita terlupa yang benda utama, solat kan. So dari situlah kita kena uruskan masa. Kalau macam waktu dah tahu tak lama lagi nak masuk waktu solat kan, kita buatlah kerja cepat-cepat. Dok pun kena urus masa tu. Kena tengok backup keadaan sekeliling. Ada orang nak backup apa sekian. Kalau macam waktu tu lenggang apa dia free, masa tu free, tak ada buat kerja apa, terus pergi cepat-cepat pergi solat. Nanti tertinggal pula apa dia macam terbabas solat pula kan. Dan sedikit usul dan cadangan untuk syarikat. Saya tak pandai nak komen apa, tapi yang saya nampak lah kan, surau yang disedia tu menjadi ruang yang terhad bila kumpulan yang datang dalam jumlah yang ramai. Kan bila ramai, so macam tak cukup lah tempat untuk nak solat. So penyelesaiannya kena sediakan, kan dewan yang tak digunakan. Dewan kan ada 3. So bila ada yang dewan yang tak digunakan tu, kita kena set up bentang sejadah untuk dijadikan mini surau, ataupun naik taraf surau menjadi ruang yang lebih besar. Untuk politeknik pula, saya rasa para siswa dan siswi perlu diberi penerangan secara terperinci lah tentang cara-cara nak tulis buku laporan latihan industri. Ada yang kadang tak tahu macam mana nak tulis ni, nak buat ayat ni sekian-sekian, macam blur macam saya. Setakat itu saja kot saya punya pembentangan. Terima kasih.